Assalamualaikum. Hari ini kita bertemu lagi murid-murid semua. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang kata penegas. Apa itu kata penegas? Okey, kata penegas juga dikenali sebagai kata penyerta atau partikel. Okey, jadi kata ini berfungsi untuk menegaskan atau menekankan bahagian tertentu dalam ayat. Jadi dah nama penegas kan? Jadi dia tegaskan atau menekankan bahagian tertentu dalam ayat. Jadi tolong ambil perhatian dengan video ini kerana selepas ini kamu akan kamu akan isi lembaran yang cikgu sertakan sekali untuk kamu ambil nota, okey, dan lengkapkan lembaran tersebut, okey, berdasarkan video ini. Okey, jadi kata penegas terbahagi kepada dua. Okey, jadi kata penegas terbahagi kepada dua. Kata penegas pertama ialah kata penegas partikel. Dan kata penegas kedua ialah kata penegas bebas. Jadi kita tengok apa itu kata penegas partikel. Ia digunakan untuk menegaskan bahagian predikat sahaja. Okey, jadi kata penegas partikel digunakan untuk menegaskan bahagian predikat sahaja. Jadi kita tengok pula kata penegas bebas. Okey, kata penegas bebas digunakan untuk menegaskan bahagian subjek atau bahagian predikat. Jadi dia bebas kan? Jadi dia boleh tegaskan sama ada bahagian subjek ataupun bahagian predikat. Kita tengok jenis-jenis di bawah kata penegas partikel. Yang pertama ialah kah. Kata penegas partikel kah. Jadi apakah kegunaan kata penegas partikel kah? Ia digunakan untuk menegaskan maksud ayat tanya. Jadi kah digunakan untuk menegaskan maksud ayat tanya. Ini pula ialah contoh ayat. Siapakah pemuda itu? Kah di situ digunakan untuk menegaskan ayat tanya. Jadi kata penegas partikel digunakan untuk menegaskan bahagian predikat sahaja. Okey. Yang ini pula ialah kata penegas partikel yang kedua iaitu tah. Okey. Kegunaannya untuk menegaskan maksud ayat tanya, ayat seruan atau ayat penyata. Jadi kita tengok contoh ayat yang pertama. Aduhai, siapatah yang sudi memberi diriku makan? Okey, jadi ayat ini ialah ayat seruan. Jadi tah ni digunakan untuk menegaskan ayat seruan. Okey, jadi ingat kata penegas partikel digunakan untuk menegaskan bahagian predikat sahaja. Yang ini ialah ayat contoh yang kedua. Apatah daya kami untuk membuat keputusan yang sukar itu. Jadi tah ini digunakan untuk menegaskan maksud ayat penyata. Okey, tah sini untuk menegaskan maksud ayat penyata. Okey, kita tengok kata penegas partikel yang ketiga iaitu lah. Jadi kegunaan lah ni digunakan untuk menegaskan maksud ayat penyata. Okey, yang ni bahagian untuk kegunaan. Okey, yang ni ialah laju ayat contoh. Okey, kita tengok ayat contoh. Itulah kediaman Haji Salihuddin aman. Lah ini digunakan untuk menegaskan maksud ayat penyata. Kita tengok pula jenis-jenis kata penegas bebas. Okey, kata penegas bebas yang disenaraikan di sini ada 7. Ada 7 kata penegas bebas. Okey, kata penegas bebas yang pertama juga. Okey, kegunaannya untuk keadaan yang sama atau turut serta. Jadi juga ini digunakan bagi maksud keadaan yang sama atau turut serta. Okey, kita tengok ayat contoh. Dia juga membeli buah durian itu. Okey, juga di sini bermaksud
untuk menerangkan turut membeli buah durian itu. Okey, kata penegas bebas yang kedua, jua. Okey, kata penegas bebas yang kedua ialah jua. Okey, jua ini kegunaannya bagi maksud hanya, sahaja dan tidak lain daripada. Okey. Jadi jua maksudnya ialah hanya, sahaja, tidak lain daripada. Kita tengok ayat contoh. Pena ini kuberikan untukmu jua. Okey, jadi jua ini bermaksud sahaja. Jadi kata penegas bebas dia boleh menegaskan bahagian predikat ataupun subjek. Okey, kita tengok kata penegas bebas yang ketiga, pun. Okey, kegunaannya digunakan bagi maksud juga. Okey, ayat contoh. Pengetua pun turut serta menyertai larian mini itu. Jadi dia nak tegaskan pun ini kepada subjek iaitu pengetua. Okey, jadi pengetua pun turut serta menyertai larian mini itu. Pun di sini bermaksud juga. Okey, kita tengok kata penegas yang keempat, sahaja. Okey, kegunaannya digunakan bagi maksud cuma, yang satu-satunya, sengaja, juga dan sangat. Kita tengok ayat contoh, markah fiziknya sama sahaja dengan markah Fatimah. Okey. Kata penegas yang kelima. Okey, lagi. Okey, kita tengok lagi kegunaannya. Digunakan bagi maksud tambahan kepada yang sedia ada atau lebih baik. Ayat contoh, Puan Doria mendapat seorang lagi anak perempuan. Okey. Dan seterusnya, kata penegas yang keenam memang kegunaannya digunakan bagi maksud sesungguhnya, sewajarnya dan sudah sepatutnya begitu. Okey, ayat contoh, Farhana memang berbakat dalam bidang kimia. Jadi di sini memang ini digunakan untuk menegaskan predikat. Okey, berbakat dalam bidang kimia. Okey, kita tengok kata penegas yang ketujuh, hanya. Kegunaannya digunakan bagi maksud tidak lebih daripada atau kecuali. Okey, ayat contoh, hujan hanya turun pada musim tengkujuh. Okey, hanya ini untuk menegaskan subjek. Okey. Kelas, itu sahaja penerangan cikgu tentang kata penegas. Terima kasih kerana menonton ke sehingga akhir video ini. Ingat, video ini digunakan untuk kamu lengkapkan lembaran yang cikgu sertakan. Jangan lupa subscribe dan like video cikgu ini. Sekian, terima kasih.